أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إن شاء الله hari ini sesi petang ini merupakan sesi terakhir kita dan akan mengkhatamkan kitab yang sangat berkat ini, Matan Al-Ajurrumiyah karangan Al-Imam Muhammad bin Dawud bin Ajurrum As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala anhu wa ardah. InsyaAllah kita akan habis sebelum 3.30 sebab 3.30 hari ada cek kesihatan pula bagi orang yang nak balik. Tu. Aduh, macam-macam. Okay, kita akan baca majlis al-akhir lah. Bab, kata al-imam, qala syekhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin ya rabbal alamin. Kata al-imam Muhammad bin Dawud bin Ajurrum As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala, babul makhfudati min al-asma'i. أي هذا باب في بيان المخفوضات من الأسماء. Tu. Jom pergi sekali. Boleh ke pergi sekali? Tak boleh kot Din. Kau main rumah anak dulu lah. Tu kita pergi. Tu. Okay. Bab pada menyatakan makhfudat. Makhfud. Isim yang bersifat dengan khafat makhfud lah. Isim yang dijarkan makhfud lah. Isim yang dikhafatkan makhfud. Isim yang dijarkan majrur. Makhfud itu bahasa Kufah. Basrah Basrah dah. Majrur bahasa Basrah. Tu. Tak lagi sekali. Tu. Al-makhfudatu thalathatu anwa'i. Okey, al-makhfudatu thalathatu anwa'i. Sini dalam nuskhah lain al-makhfudatu thalathatu anwa'in. Dalam nuskhah Tabaq Fatani al-makhfudatu thalathatun. Mana-mana lah. Tulis je lah fi nuskhatin thalathatu anwa'in. Dalam nuskhah Tabaq Fatani makhfudat adalah salah satu sahaja. Al-makhfudatu bermula isim-isim khafat itu thalathatun. Ada 3. Kalau nuskhah thalathatu anwa'in, 3 nau', 3 jenis, 3 cabang. Yang pertama badal ba'du minal kull, makhfudun bil harfi. Khafa, isim yang dikhafat yang dijarkan dengan haraf jar.
Tu. Wa makhfudun ataf jumlah. Wa makhfudun bil idafati, dan makhfud dijarkan, dikhafakkan dengan sebab idafah. Ba di situ bil harfi dengan bil idafah tu, itu ba sababiyah. Ba dengan makna sebab. Bisa babil idafah, bisa babil harfi. Ba tu ba sababiyah. Tu. Yang ketiga, wa tabi'un lil makhfudi. Ataf lagi, dan disebabkan khafak sebab apa? Sebab dia tabi'. Tabi' yang 4 tu. Ataf, badal, sifat, taukid. Dia taukid kepada muakkad yang khafak. Dia na'at kepada man'ud yang khafak. Dia badal kepada mubdal minhu yang khafak. Tu dia apa lagi? Dia ataf kepada ma'tufun alaih yang khafak. Maka dia juga turut khafak. Tu. Tabi' tu. Senang tu. Jadi 3. Harah, idhafah dengan makhfud. Fa'ammal makhfudu. Kemudian fa'ammal makhfudu, maka maka fasihah. Idza aradta ma'rifatahu tafsilan fa fasihah. Apabila berkehendak ia oleh engkau akan mengetahui, akan kenal nya suatu, nya makhfudat tu. Idza aradta ma'rifataha lah. Nya makhfudat itu secara tafsil, fa maka fa'ammal makhfudu, maka adapun makhfud bil harfi ay bisababil harfi itu, makhfud dengan sebab harah itu, fahuwa, fa jawab bagi amma, fahuwa maka adalah ia makhfud bil harfi itu, ma yukhfadu bimin, barang yakni isim, barang yakni isim lah, yukhfadu yang dikhafakkan dia ma tu. Tu. Dhamir mustatir huwa a'id kepada ma, yukhfadu silah bagi ma mausuliyah. Bimin, khafak dengan apa? Bimin, dengan min, ai bisa babi min. Tu. Ba sababiyah. Dengan min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kafu. Tu. Tu. Wal kafi, wa rubba wal ba'i wal kafi wal lam. Ya, tengok nuskhah ni silap. Nuskhah ni rubba wal ba'u wal kafu. Al ba'u mana boleh? Al ba'i sebab dia ataf kepada min. Min tu isim ba'da harfu jar. Tu. Walaupun dia tu min tu harah lah, tapi bi min dengan makna bi lafzi min. Tu, dengan lafaz min. Rubba wal ba'i wal kafi wal lam. Wa huruful qasami, waw istinaf bayani, dan bermula huruf-huruf qasam itu wahia, waw istinaf lagi, hiya bermula dia harah-harah qasam itu, al wawu khabar, waw. Tu wawu ialah waw, waw istinaf, ia al waw khabar, wal ba'u wa ta'u, dan ba dan ta, au bi au. Tu wahia al-waw wal ba' wa ta' wa bi mudh, dan dengan mudh wa mundhu. Mundhu dengan mudh sama ya, sejak terjemah. Sejak. Habis. Itu khafat dengan haraf. Kita bagi kaedah khafat dengan haraf. Jadi khafat barang yang isim yang dikhafatkan dengan min, ila, an, ala dan sebagainya, dan bukan ini saja, bahkan haraf-haraf yang lain lah yang berkaitan dengan haraf jar. Kalau lam tu lam ta'liliyah dan sebagainya, haraf jar yang ada makna, iaitu siapa dia yang huruf qasam tu, huruf qasam dan juga huruf qasam, ismu ba'da harfi qasmin. Tu haraf qasam, wallahi wa billahi wa tallahi, kemudian wa mudhu dan sebagainya. Itu khafat lah. Jadi selepas khafat di i'rab ismu ba'da harfi jarrin, ismun ba'da harfi jarrin. Sekarang kita pergi kepada kaedah haraf, kaedah jar majrur. Sebelum kita pergi khafat dengan idhafah, kita bagi kaedah dulu. Kaedah jar majrur ada 4. Kaedah jar majrur ada 4. Yang pertama, haraf jar yang majrurnya isim zahir dan isim dhamir. Haraf jar yang mana majrurnya itu isim zahir, boleh terima isim zahir, boleh terima isim mudmar ataupun isim dhamir. Mana? Min, ila, an, ala, fi, ba, la. Ba dengan lam. Tu ya. Apa dia? Haraf jar yang majrurnya itu boleh jadi isim zahir atau isim dhamir, ialah huruf jar apa? Min, ila,
an, ala, fi, ba dengan lam. Ba dengan lam sahaja. Mengikut matan lah. Ikut matan itu sahaja. Maknanya selepas lam, selepas min, boleh isim zohir, boleh isim dhamir. Mana? Min Muhammadin, minhu, tu boleh. Kalau ila pun sama, ilallah, ilaikum, boleh. Kalau an pun sama, an anasin, anka, boleh. Ala pun sama, alal ardi, alaihi, alaika, alaikum. Fi pun sama, fil kitabi, fihi. Ba pun boleh, bil qalam, bikum, bi, mana macam-macam. Lam pun boleh, lillahi, li, bagi aku, li, lam ya, bagi aku, boleh juga. Jadi itu haraf yang majrurnya boleh terima isim zohir dan isim mudmar. Dua-dua boleh. Kaedah kedua, haraf jar yang majrurnya hanya isim zohir sahaja, isim dhamir tak boleh. Mana? Haraf jar yang terima majrurnya ialah isim zohir sahaja, bukan isim mudmar, ialah dua sahaja. Ada 4. Ada 5. Iaitu rubba. Kalimah rubba. Kadang-kadang, kebanyakan dan sebagainya. Terjemah rubba ni banyak. Kadang-kadang boleh, sikit boleh, banyak boleh. Rubba ilmin. Ilmin tu adalah isim zohir. Tak boleh rubbahu, tak boleh. Rubbakum tak boleh. Dia akan jadi rabbukum tu. Itu isim dah. Bukan haraf. Okey. Tak boleh ya. Rubba hanya untuk isim zohir sahaja. Kaf, begitu juga kaf. Kasyajaratin, kaf litashbih. Kasyajaratin, kal apa? Kaf lil mithal. Kaf untuk menunjukkan contoh, sama juga. Kaf litashbih untuk menunjukkan persamaan, sama juga. Hanya terima isim zohir sahaja. Tak boleh kakak, apa kakak? Ka anta, kena sebut itu. Ka anta. Ka anta boleh tak? Ka anta boleh tak? Ka anta boleh tak? Ghalib rasa ni, ghalib rasa ni. Kalau ka anta boleh. Boleh kan ka anta. Ana urid. Betul ya? Ka anta boleh juga tu. Anta, ka anta. Ni ghalib rasa ni. Ni kaf li tashbih. Bukan kaf li misal ke macam mana? Kaf ni ada banyak. Sebab dia kata di sini kaf li tamsil ni. Ni kaf li tamsil. Kaf untuk misal, ka syajaratin, seperti syajarah. Kalau kaf li tashbih mungkin boleh lah. Ka anta, seperti engkau. Apa dia seperti engkau, itu untuk tashbih. Kaf tashbih mungkin boleh. Kaf tamfil tak boleh. Tu. Kaf tamfil tak boleh. Kaf ni macam-macam makna. Tu. Macam-macam makna, kita kata dulu dah, haraja ni ada banyak makna. Tak tertentu kepada satu saja. Kemudian mudh. Mudh pun sama. Mudh yaumin. Mudh yaumin, sejak hari itu. Mundhu syahrin, sejak hari itu juga. Tak boleh mundhuhu, mundhuka, mudhu, tak boleh. Tu. Dan juga haraf qasam. Haraf qasam juga selepasnya mesti isim zohir. Tak boleh wahu, wa, tak boleh. Wakum, tak boleh. Ya wallahi, wallayli, wal asri. Dia mesti isim zohir. Isim mudmar tak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada ma zaidah. Ma zaidah ni bukan ma mausuliah. Ma zaidah, ma tambahan. Ma zaidah di antara jar dan majrur. Jikalau ada ma zaidah antara jar dan majrur, tidak akan menegah haraf jar untuk beramal. Faham tak? Kalau ada ma zaidah antara jar, haraf jar dengan majrur, tidak menegah haraf jar untuk beramal, kecuali haraf jar rubba dengan kaf sahaja. Tu. Kalau kaf campur dengan ma, kama, maka tidak lagi dikhafakkan selepas kama tu. Rubba campur dengan ma, rubbama, maka tidak lagi dikhafakkan selepas rubba tersebut. Semua haraf jar yang ada ma zaidah antara haraf jar dan majrur tetap beramal, dikhafakkan, tetap beramal dengan kerjanya, iaitu dikhafakkan, kecuali rubba dengan kaf. 5, bagi barang. Ma tu tetap di i'rab sebagai isim ba'da harfun jar. Fi ma, ma tu i'rab isim ba'da harfun jar. Amma, isim ba'da harfun jar. Tu. Apa lagi?
Ala ma. Boleh. Isim ba'da harfun jar. Tu. Ila ma. Isim ba'da harfun jar. Kecuali rubah dengan kaf sahaja. Tidak boleh. Tidak akan beramal khafatnya apabila ada selang antara ma zaidah. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh beramal. Contoh dia kata apa? Kama arsalna fikum rasulan. Contoh ayat Quran. Kama arsalna fikum rasulan. Seperti mana. Ma. Ada ma situ. Arsalna. Maka tidak boleh arsalna tu jadi khafat. Kalau khafat, arsalna tidak boleh bubuh selepas kama lah. Sebab apa? Sebab kama. Kaf di situ tidak boleh beramal dah. Dia panggil ilgha. Dah terlepas. Dah bebas. Dah lara dah kaf tu. Macam innama lah. Macam dulu kalau buat taukid, innama. Asalnya inna sekian-sekian. Kalau innallaha alimun, maka dia beramal dengan inna tu. Tapi kalau tambah ma, innama. Oh, tak jadi dah. Asalnya innallaha alimun akan jadi innamallahu alimun. Allahu tu jadi mubtada, alimun khabar. Sebab inna tidak beramal di situ. Sebab ditambahkan ma. Di sini pun sama. Ditambahkan ma zaidah antara harajar dan juga majrur akan juga beramal kecuali rubba dengan kaf sahaja. Habis. Itu kaedah ketiga. Kaedah keempat. Hak ni penting sikit. Kaedah keempat ni ada 6. Kaedah keempat ni apa dia? Kaedah keempat ni harus. Boleh hazaf haraf jar. Boleh hazaf haraf jar. Bila hazaf haraf jar akan ternasablah majrurnya. Tu. Bila hazaf haraf jar akan ternasablah majrurnya. Akan nasab majrurnya. Dah menasab tu nak i'rab apa? Di i'rab sebagai mansub binaz'il khafid dia panggil. Ni jarang. Mansub binaz'il khafid ataupun kita kata mansub bihadfil khafid. Mansubun binaz'i. Naz'i cabut al-khafid, cabut khafat dia. Ataupun mansubun bihadfil khafid. Mansub dengan dihazafkan khafat dia. Tu. Asalnya hazaf jar dengan majrur. Boleh beramal lah. Tiba-tiba dihazafkan haraf jar. Maka majrurnya itu yang sepatutnya majrur akan di-i'rab sebagai mansub. Akan dibaris atas. Mansub binaz'il khafid atau mansub bin hadfil khafid. Lagu mana? Harus pada 6 tempat. Harus pada 6 tempat. Tempat yang pertama untuk hazaf, untuk mansub bi hadfi harfil untuk hazaf khafat ni adalah pada an atau anna masdariyah. Untuk an dan anna masdariyah jadi majrur. An atau anna masdariyah jadi majrur serta adanya qarinah haraf jar mahdhuf itu. Dia ada qarinah. Apa dia? An atau anna masdariyah jadi majrur serta adanya qarinah haraf jar mahdhuf. Kita ada qarinah. Ni haraf jar mahdhuf ni. Tu. Contoh apa dia? Tu contoh. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Sepatutnya apa? Syahidallahu bi annahu la ilaha illahu. Dia hazaf ba. Sebab apa? Sebab ada qarinah. Ada qarinah pada ayat-ayat lain lah. Ada lah tu. Ada qarinah pada ayat-ayat lain, kita tahu ni anna ni patutnya ba ni bi annahu dengan sebab bahawasanya. Tu. Dengan sebab bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Sepatutnya syahidallahu bi annahu la ilaha illahu. Tapi ni senang tak ada masalah pun. Kalau an dengan inna anna ni kita nampak serupa ya. Ada ke tak ada ke tetap annahu. Tu yang pertama. Bolehlah maknanya an ataupun anna masdariyah boleh jadi majrur serta adanya qarinah yang menunjukkan haraf jarnya mahdhuf. Satu. Tu biasanya kena baca kitab dengan tok guru lah. Tok guru nanti urai ibarat. Ni apa ni? Syahidallahu annahu ai bi annahu. Itu. Contoh apa lagi? As-salatu lughatan ai fi lughatin. Tu lagi. Nombor 1. Tu yang tu. Nombor 2. Hazaf haraf jar dan ternasab majrurnya sebagai mansub bi naz'il khafid harus pada
isim jamid mansub. Yang kedua, isim jamid yang mansub yang datang selepas fi'il lazim. Isim jamid, dia isim jamid, kemudian mansub pula. Tapi datang selepas fi'il lazim. Seperti ja'a ke, ata ke dan sebagainya. Contoh kita idza dalam surah Munafiqun, idza ja'akal munafiqun. Idza ja'akal munafiqun, telah apabila telah datang akan dikau oleh munafiqin. Patutnya telah datang oleh munafiqin kepada engkau. Asalnya idza ja'al munafiquna ilaika, ja'a ilaika, datang kepada engkau. Ni tak, dia hazafkan ilaika, dia bubuhkan cantum dengan ja'a. Ja'aka al munafiqun. Ka tu bukan maf'ulun bih tu. Tu mansub bi hadfil khafid atau mansub bi naz'il khafid. Tu asalnya ja'al munafiquna ilaika. Tu asalnya. Tu. Habis. Contoh. Ata contoh. Ata pun sama juga fi'il lazim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ata hadithul ghashiyah ilaika. Gitu. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ata hadithul ghashiyati ilaika. Gitu. Tu. Okey. Jadi isim jamid mansub selepas fi'il lazim, maka itu boleh di-i'rab sebagai mansub bi hadfil khafid. Tu yang kedua. Yang ketiga, isim yang erti tempat. Isim yang maknanya tempat selepas fi'il dakhala atau sakana. Sakana duduk, dakhala masuk. Yang ketiga, isim yang ertinya membawa makna tempat, lagi pula selepas fi'il dakhala dan sakana. Dakhala al-masjida, telah masuk ia oleh seorang ke masjid. Ilal masjid, dakhala ilal masjid. Ini dakhala al-masjida. Al-masjida itu mansub bi hadfil khafid, taqdiruhu ila. Tu. Sakantul baita. Tu. Sakantul baita, telah duduk ia oleh aku di rumah. Sakantu fil baiti. Dia hazaf khafat. Tu. Isim jamid apa dia yang ketiga? Isim yang artinya tempat yang duduk selepas dakhala dan sakana. Maka itu adalah hadaf bi mansub bi hadfil khafid. Habis. Yang keempat, harus juga hadaf haraf jar nasab. Majrurnya sebagai mansub bi hadfil khafid atau bi naz'il khafid adalah yang keempatnya min zaidah. Min zaidah. Sebab apa? Sebab min zaidah ni tak membawa makna daripada. Sebab nama pun zaidah. Zaidah ni tambahan. Tapi min zaidah ni hanya untuk menguatkan makna nafi dalam kalam sahaja. Min zaidah ni bukan dengan makna daripada, tapi untuk menguatkan kalam nafi dalam ayat sahaja. Tu min zaidah. Contoh, wa ma arsalna mir rasulin. Ma arsalna, ma maha nafi. Lepas tu bawa min pula. Min tu untuk zaidah sahaja. Asalnya ma arsalna wa ma arsalna mir rasulin. Asalnya wa ma arsalna rasulan. Asal gitu. Boleh jadi gitu, boleh jadi gitu. Wa ma arsalna rasulan, boleh jadi gitu. Boleh jadi gitu. Ayat Quran, wa ma arsalna mir rasulin. Min tu haraf jar. Bila dihazahkan haraf jar, dia akan jadi rasulan. Wa ma arsalna rasulan. Sah, tak ada masalah. Tu min zaidah. Tu min zaidah tidak membawa makna daripada, tapi hanya untuk menguatkan makna nafi. Dia hanya untuk menguatkan makna nafi dalam kalam. Dan boleh juga min zaidah ini datang selepas hal. Selepas hal, lam, hal, adakah? Selepas hal. Hal tara min futur. Hal tara min futur. Asalnya hal tara futuran. Hal tara futuran. Hal yarakum min ahadin. Hal yarakum min ahadin.
Hal yarakum min ahadin. Min selepas hal itu adalah min zaidah sahaja. Harus untuk dihazafkan juga. Tu. Habis. Apa lagi? Habis tu. Tu yang keempat, min zaidah. Min zaidah tidak terjemah sebagai daripada, dia hanya untuk menguatkan kalam nafi satu, dan dia berada selepas hal. Tu. 4. Yang kelima, min bayan. Min lil bayan. Min untuk menerangkan. Min bayaniyah atau min lil bayan. Terjemahnya daripada lah. Sebahagian dari apa? Lil bayan ni daripada. Daripada ataupun iaitu. Terjemah iaitu ataupun iaitu daripada. Di sini kalau min lil bayan ni boleh mari pada 4 tempat. Min lil bayan ni boleh mari dengan 4 tempat. 1, isim mausul. Min lil bayan boleh mari kepada isim mausul. Wa ma fil ardi min dabbatin. Wa ma fil ard, dan barang yang pada bumi. Wa ma fil ard, dan barang pada bumi itu min dabbatin, daripada dabah. Daripada dabah. Selepas sakana dan dakhala tadi boleh i'rab sama ada zaraf makan atau bihasfil khafi lah, binaz'il khafi. Mana boleh zaraf pula? Mana boleh zaraf pula, tak ada huruf zaraf pun situ. Baita bukan zaraf. Apalah. Baita bukan zaraf. Kita syaratkan dulu, boleh takdir fi dengan syarat itu adalah zaraf. Baita zaraf ke? Mana ada zaraf? Gila. Baita bukan zaraf. Baita bukan zaraf. Apa lagi tadi? Baita bukan zaraf. Ad-dar bukan zaraf. Kita kata yang boleh takdir fi itu ialah pada zaraf. Zaraf yang boleh takdir fi itu adalah zaraf. Di i'rab sebagai zaraf. Baita bukan zaraf. Tu. Usalli ba'dal laili. Ba'da tu zaraf sebab apa? Dia menempati zaraf. Sebab apa zaraf? Kita boleh tahu dia zaraf. Al-laili tu zaraf. Zaraf zaman. Ba'da tu dia i'rab sebagai zaraf. Zaraf zaman. Al-laili mudhafu ilaih. Sepatutnya lailan. Usalli lailan. Lailan tu zaraf zaman. Tapi disebabkan ada seolah-olah benda lain, isim lain yang bukan zaraf, yang menempati makna zaraf, maka zaraf hak sebenar tu dia akan i'rab mudhafu ilaih. Tengok semalam lah. Apa keliru lah. Tahu semalam ni keliru lah. Min zaidah habis. Lepas tu min lil bayan kelima, isim mausul yang pertama. Wa ma fil ardi min dabbatin. Min tu untuk bayan kepada ma. Dan barang pada bumi itu iaitu. Iaitu daripada. Iaitu daripada tu untuk tafsirkan ma. Iaitu daripada dabbah. Dabbah binatang. Tu. Tapi kalau dia hazaf, dia hazaf min, wa ma fil ardi dabbatan. Dabbatan. Dia hazaf. Tu. Wa ma fil ardi dabbatan. Kalau dia hazaf min lah. Tu. Min bayaniyah. Itu isim mausul yang pertama. Boleh mari kepada isim mausul. Satu lagi. Satu lagi. Tadi kita kata yang kelima ni min lil bayan, maknanya iaitu ataupun iaitu daripada terjemahnya. Satu. Kemudian nak i'rab apa? Tu. Kalau dia bawa mari min lil bayan tu nak i'rab apa? Min lil bayan nak i'rab apa? Maka kita kata kalau dia itu merupakan bayan kepada apa nak panggil? Dia bayan kepada isim ma'rifah ataupun ma'rifah lah, isim ma'rifah. Kalau dia itu bayan kepada isim ma'rifah, maka dia i'rab sebagai hal. Kalau dia itu bayan kepada isim nakirah, dia i'rab sebagai sifat. Faham? Tu kena pi bab sifat tu dulu. Kalau isim nakirah selepasnya ada jumlah, maka dia i'rab sebagai sifat. Ni antara min bayaniyah. Kalau dia itu bayan kepada bayan kepada ma'rifah, bayan kepada ma'rifah dia i'rab hal. Sebab hal sahib dia mesti ma'rifah. Kalau dia nakirah, dia i'rab sebagai sifat. Tu. Wa ma fil ardi.
dan wow, kita anggap wow tu istinaf. Wa ma fil ardi, dan bermula barang. Bermula barang itu di bumi. Wa ma fil ardi adalah khabar. Ai wa ma kainun fil ardi, dan barang yang ada ia barang di bumi itu min dabbatin. Ai min dabbatin. Apa dia? Wa ma tu. Ya. Ma mausuliyah. Ma mausuliyah apa dia? Ma mausuliyah. Ma mausuliyah dia ada isim mausul. Terdiri pada isim mausul, maka dia ma'rifah. Maka kita i'rab sebagai hal. Min dabbah itu hal. Min dabbah itu hal, ay hala kaunihi min dabbah. Hal keadaannya ma itu daripada wa ma min dabbah. Ma tu ma mausuliyah. Bila mausuliyah di isim mausul. Di isim mausul makrifah kan akhirah ma'rifah. Maka kita terjemah, kita i'rab min dabbah itu jumlah haliyah. Hala kaunihi ay hala kauni ma itu min dabbah. Faham? Okey. Faham tu isim mausul yang pertama. Min lil bayan untuk isim mausul. Yang kedua, min lil bayan juga boleh pergi kepada isim syarat. Isim syarat. Tu. Isim syarat. Contoh. Man amila salihan min zakarin aw untha. Ayat Quran semua tu. Man apa dia? Man amila salihan, barang siapa beramal. Ia barang siapa. Sifat bagi maf'ul mutlaq yang mahdhuf. Pulak dah. Kena faham. Amila fi'il. Beramal. Amila itu fi'il muta'addi ke lazim? Muta'addi. Bila muta'addi kena ada maf'ulun bih. Salihan tak boleh jadi maf'ulun bih. Itu. Salihan itu sifat kepada sesuatu yang maf'ulun bih dia. Tu. Sesuatu yang maf'ulun bihnya. Tu. Tapi di sini tak ada maf'ulun bih. Man amila amalan salihan. Man amila amalan salihan. Barang siapa beramal ia barang siapa akan sebagai amalan. Beramal ia akan. Bukan. Beramal tu fi'il lazim. Sorry ya. Tu. Fi'il lazim tu amila, beramal ia oleh seorang. Tu. Beramal ia. Bukan mengamal, beramal. Tu. Mengamal lain, beramal. Tu. Bukan a'mala yu'milu ni. Amila ya'milu. Tu. Bukan dalam bab muta'addi tak, bab lazim. Dalam bab lazim. Amila amalan salihah. Jadi salihan itu sifat bagi maf'ul mutlaq yang mahdhuf. Beramal ia oleh seorang itu akan sebagai amalan yang soleh. Siapa yang man tu? Bayan. Min zakarin au untha. Min zakarin au untha. Kalau tak ada min bayan tu, dia jadi zakaran au untha. Itu. Zakaran au untha. Ai min zakarin au untha. Itu. Okey. Jadi min zakarin au untha. Tu. Min zakarin au untha i'rab apa? I'rab hal, jumlah haliyah. Sebab man tu man ma'rifah, man mausuliyah, man ma'rifah tu. Bermula barang siapa, beramal ia barang siapa akan sebagai amal yang soleh daripada man di situ man mausuliyah apa? Man syartiyah. Man syartiyah. Barang siapa beramal dengan amal yang soleh daripada laki atau perempuan, maka jawab dia lah. Man amila salihan min zakarin aw untha. Man syartiyah tu min zakarin aw untha. Min zakarin aw untha jadi hala kaunihi ay hala kauni man min zakarin aw untha. Okey. Habis tu min lil bayan yang kedua. Yang ketiga juga boleh masuk dalam perkataan ghairu. Boleh masuk dalam perkataan, dia boleh menjadi bayan kepada ghairu. Silap. Dia boleh jadi bayan kepada ghairu. Apa dia? Dia boleh jadi bayan kepada ghairu.
Tadi man amila salihan, man ma'rifah kan? Ma'rifah. Sebab apa? Sebab isim syarat. Isim syarat ma'rifah lah. Isim mubham. Kategori isim mubham. Oh, tu. Ghairu. Okay, ghairu. Ghairu. Apa nama tadi? Ghairu. Antum khairu ummatin ghairukum minal umami. Contoh. Tu. Antum, bermula kamu semua ini. Khairu ummatin, itu sebaik-baik umat. Wa ghairukum, dan selain daripada kalian. Selain daripada kalian itu minal umami. Dia nak bayan kepada ghairu. Siapa yang selain daripada itu tu? Selain daripada kamu tu? Minal umami, daripada umat-umat lain. Tapi kamulah umat terbaik. Antum khairul ummat. Antum khairu ummatin wa ghairukum minal umami dunakum. Wa ghairukum minal umami, dan selain daripada kalian itu daripada umat-umat dunakum, selain daripada kalian. Jadi min di situ untuk membayankan ghairu, untuk bayankan ghairu. Tu minal umami lah. Kalau dia hazahkan min, antum khairu ummatin wa ghairukum al umama, mansub bi hadfil khafid lah. Tu wa ghairukum al umama dunakum. Tahu dah itu. Mansub binasfil khafid, binaz'il khafid atau bihadfil khafid. Ni kena mahir sikit lah. Dia kena mahir ibarat kitab sikit. Kalau ni tak tahu, tak nampak. Okey. Habis. Yang keempat min lil bayan juga boleh masuk pada kathirun, perkataan kathirun ataupun qalilun, sikit dan banyak. Kathirun ataupun qalilun. Contoh, inna kathiran minal akhbari warruhbani. Ataupun inna kathiran, ataupun itulah kita buat ayat contoh, inna kathiran minal akhbari warruhbani. Ataupun tak payah bubuk in, tak apa. Kathirun minal akhbar, kita kata ada mubtada contohnya. Zalika kathirun, contoh kita buat ayat, zalika jadi mubtada, kathirun jadi khabar. Zalika kathirun minal akhbari warruhbani. Contohlah. Min tu untuk bayan kathirun. Kathirun apa dia? Makrifah nakirah. Nakirah. Bila nakirah, dia di-i'rab sebagai jumlah sifat. Min tu min apa dia? Zalika kathirun minal ahbar. Bukan akhbar, ahbar. Zalika kathirun minal ahbari warruhban. Minal ahbari warruhban, jumlah kepada kathirun. Sebab apa? Kathirun nakirah. Qalilun min ibadiyash syakur. Ayat Quran. Qalilun min ibadiyash syakur. Qalilun apa? Nakirah. Min ibadiyash syakur. Min ibadiyash syakur itu i'rab sebagai jumlah sifat. Min ibadiyash syakur. Tu. Qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit daripada. Sedikit yang daripada. Kalau min ibadiyash syakur kita i'rab sebagai jumlah sifat, dia jadi yang. Sedikit yang daripada hambaku itu syukur ia. Tu jadi yang. Tu. Habis. Tu min lil bayan. Boleh masuk isim mausul, boleh menjadi bayan kepada isim mausul, boleh menjadi bayan kepada isim syarat, boleh menjadi bayan kepada ghairu, dan boleh menjadi bayan kepada kathirun dan qalilun, dan mungkin banyak lagi lah. Itu. Dan itu boleh dihazahkan min, jadilah mansub binaz'il khafid. Mansub binaz'il khafid. Tapi hak tu semua kadang-kadang tak jelas pun. Tak jelas mana pun, kita i'rab biasa ya. Tu. Kita tak nampak pun. Yang keenam ni akan nampak. Yang keenam ni jelas sikit kot. Yang keenam, akhir sekali. Hadaf haraf jar dan ternasab majrurnya sebagai mansub bi hazfil khafid atau binaz'il khafid. Iaitu tempat ta'alluq bagi haraf jar. Okey, tempat ta'alluq bagi haraf jar iaitu fi'il. Tempat ta'alluq bagi haraf jar iaitu fi'il atau isim yang mengandungi makna fi'il. Tempat ta'alluq bagi haraf jar iaitu fi'il
atau isim yang mengandungi makna fi'il. Apa isim yang mengandungi makna fi'il? Isim wasah lah. Itu isim wasah. Dia menjadi muta'allaq ataupun tempat ta'alluq muta'allaq lah. Muta'allaq bagi fi'il atau muta'allaq bagi isim yang bermakna fi'il. Tu tempat muta'allaq dia. Contoh, allazi 'allama bil qalam, yang mengajar ia Allah Ta'ala bil qalam, dengan qalam. Ba tu ta'alluq dengan apa? Ta'alluq dengan mengajar. 'Allama, mengajar dengan qalam. Contoh, 'allama bil qalam. Kalau dihazafkan ba, 'allamal qalama, bukan Allah mengajar qalam ada. Tu mana ada mengajar qalam ada. Tu penting tu. 'Allamal qalama ay 'allama bil qalam. Tu contoh lagi. Liyahkuma bainan nasi, liyahkuma bainan nasi, untuk menghukum ia siapa tu? Allah ke apa? Bainan nasi, di antara manusia. Baina tu ta'alluq dia, zaraf dia ta'alluq kepada liyahkuma. Yahkuma tu hukum antara sesama manusia. Tu liyahkuma bainan nasi. Tu kalau zaraf. Anta hakimun bil haqqi. Anta hakimun bil haqqi. Anta hakimun bil haqqi. Bermula engkau itu merupakan hakim, pengadil, bil haqqi, dengan sebenar. Mengadil itu dengan sebenar. Hakim isim fa'il, mu makna fi'il. Isim fa'il, isim wasah. Tu. Okey. Tu. Ataupun dia sebagai muta'allaq yang mahdzuf. Contoh kita kata as-salatu lughatan ad-du'a'u. As-salatu, bermula solat itu lughatan. Lughatan i'rab. Lughatan i'rab mansub bi hadfil khafid. Taqdiruhu as-salatu lughatan ay as-salatu fil lughati ay as-salatu kainun fil lughati. Kainun isim fa'il kepada muta'allaq dia, iaitu fi yang mahdhuf. Sebab tu jadi lughatan. Lughatan asalnya fil lughati, dihazafkan fi jadi lughatan. Wastilahan asalnya fil istilahi, kemudian jadi istilahan. Tu lughatan ay fil lughati. As-salatu lughatan ay as-salatu fil lughati. Ad-du'a'u. Tu dah lughatan dia jadi contohnya lughatan dia jadi mansub bi hadfil khafid. Kita tambah fil lughati. Fil lughati nak ta'alluq mana pula? Ta'alluq yang mahdhuf. Kainun fil lughati. Tu kainun fil lughati. Jadi lughatan mansub bi naz'il khafid. Ad-du'a'u khabar kepada as-salatu. As-salatu lughatan. As-salatu syar'an. Tapi syar'an tak semua syar'an yang di-i'rab sebagai mansub bi hadfil khafid. Tengok keadaan tu. Kalau dalam bab akidah, yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Syar'an di situ bukannya mansub bi hadfil khafid. Tu hal dah. Tu hal dah. Ay hala kaunihi wujuban syar'iyyan. Kena takwilkan dia hal. Syar'an tu dia syar'an tu masdar. Kita kena jadikan dia isim wasah. Maka takdir isim wasah dia isim nisbah. Hala kaunihi wujuban syar'iyyan. Yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay wujuban syar'iyyan. Hala kaunihi wujuban syar'iyyan. Tu. Nak. Habis. Jadi hadza haraf jar dengan ternasab majrur sebagai mansub bin naz'il khafid ni. Ni nak lebih ni kita tinggilah. Tu. Biasa kita ni kita jumpa dalam kitab-kitab tu jarang mansub bi hadfil khafid ni, tapi ada. Itu. Jarang tapi ada. Habis. Itu khafat dengan haraf. Settle tu. Kemudian kita mari pula yang terakhir, khafat dengan idhafat. Wa amma ma yukhfadu, kata musannif rahimahullah ta'ala, wa amma ma yukhfadu bil idhafati fa nahwu qawlika ghulamu zaidin wa huwa ala qismaini. ما يقدر باللام نحو غلام زيد وما يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد وما أشبه ذلك.
Apa dia? Dan adapun amma syartiyah, adapun barang. Adapun barang amma ma. Ma tu adalah mubtada lah. Ma mausuliyah, yukhfadu, dikhafatkan dia kan barang. Tu. Yukhfadu tu silah bagi ma, aid dia adalah huwa yang dhamir mustatir pada yukhfadu. Bil idafati, dengan idafat. Fa jawab bagi amma, nahu khabar dia. Fa nahu qaulika, maka contoh kata engkau, ghulamu Zaidin, hamba Zaid, yakni hamba bagi Zaid. Dia ada dia ada takdir lam di situ. Lam lil milki. Macam dulu kita katalah, dia ada takdir lam fi dengan min. Tapi matan jurumiyah dia sebut takdir lam dengan min sahaja. Fi tak sebut. Ghulamu Zaidin wa huwa, dan bermula dia istinah lah. Dan bermula dia mana? Dia ma yukhfadu bil idafati tu ala qismaini, atas dua bahagian. Ma yuqaddaru bil lami, mana yang dua bahagian tu? Satunya barang yang ditakdirkan dia barang dengan lam. Tengah-tengah tu takdir lam. Ghulamu Zaidin ay ghulamun li Zaidin, hamba milik Zaid. Nak dia bagi contoh lagi. Nahwu ghulamu Zaidin, ulang balik. Contohnya ay dzalika nahwu khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu dzalika. Ghulamu Zaidin, ghulamu Zaidin idafat tu, mudhaf ilaih tu. Ghulamu Zaidin ay ghulamun li Zaidin. Wa ma yuqaddaru, atah kepada ma, atah jumlah. Ma yuqaddaru bimin, dan barang yang diqadarkan, yang ditakdirkan dia barang bimin, dengan min. Nahwu khabar li mubtada'in mahdhuf ay dzalika nahwu thawbu hazzin, pakaian sutera, yakni pakaian daripada sutera. Thawbun min hazzin. Wa babu sajin, atah berkata thawbu khazzin. Dan babu sajin, dan pintu kayu jati, yakni pintu daripada kayu jati. Babun min sajin. Terjemah, ditakwilkan, ditakdirkan min. Dan ada satu lagi takwil dengan fi. Takdir dengan fi. Wa khatamu hadidin ay khatamu min hadidin, cincin itu daripada besi. Wa ma asbaha dzalika, dan barang yang menyerupai ia barang, akan demikian itu zalikal mazkur minat taqrirati, daripada yang dihurai. Tu. Habis. Senang ni idafah. Kemudian kaedah idafah. Ni akhir. Kaedah idafah. Kaedah idafah yang pertama ada apa? Ada 3. Kaedah idafah yang pertama ialah terjemahan bagi idafah. Antaranya, kalau dalam matan 2, kita tambah 3 lah, fi satu lagi. Terjemahan idafah antaranya 2 dalam matan, satu lagi tambah untuk sini. Satu lam dengan makna bagi. Satu min dengan makna daripada. Satu lagi fi dengan makna pada. Babul hali ay babun fi bayanil hali. Ini merupakan satu bab pada. Pada. Fi zarfiyah. Apa dia? Dia panggil, kalau idafat dengan makna min, idafat bayaniyah. Idafat bayaniyah. Tapi tak semestinya juga. Tapi bayaniyah lah satu-satunya. Okey, idafat bayaniyah. Kalau fi, idafat zarfiyah. Kalau lam, idafat milkiyah. Idafat milkiyah dengan lam, idafat zarfiyah dengan fi, idafat bayaniyah dengan min. Okey, habis. Tu yang pertama. Yang kedua, syarat mudhaf mestilah isim nakirah. Syarat mudhaf mestilah isim nakirah. 1, tidak bertanwin. 1, dan tidak ada alif lam. 3 syarat mudhaf. Dulu pun dah sebut dah. Ni dia ulang sikit. Syarat mudhaf ialah dia itu nakirah, tidak bertanwin, dan tidak ada alif lam. Kecuali dalam bab-bab tertentu sahaja ada alif lam. Tu pun jarang. Dan dalam bab ilmu arud juga boleh tambah alif lam. Tu pengecualian tu. Biasanya tidak ada. Dan syarat mudhafu ilaih hanya khafat sahaja. Semata-mata khafat. Wajib khafat. Sampai kiamat. Tu ya.
Apa dia? Mudhaf 3 iaitu nakirah, tidak bertanwin, tidak ada alif lam. Yang mudhafu ilaih syaratnya satu saja iaitu khafa sahaja. Yang ketiga, kaedah ketiga bagi idhafah, kaedah terakhir bagi idhafah ialah idhafah boleh berturut-turut, tidak semestinya satu ya. Contoh kita kata ghulamu Zaidin, tak semesti tu ya. Boleh dia ada idhafah banyak-banyak lagi. Boleh idhafah sampai 1000 pun tak apa. Tu. Contoh kita kata qissatu ashabil kahfi. Contoh. Qissatu ashabil kahfi. Qissatu mudhaf. Adalah dia i'rab sebagai fa'il ke apa. Kemudian qissatu ashabi mudhafu ilaih wa huwa mudhaf. Al-kahfi mudhafu ilaih. Maknanya dia boleh banyak, lebih daripada satu pun tak apa idhafat. Nak sampai 1 juta pun tak apa nak idhafat. Tak ada masalah. Habis. Tu kaedah yang ketiga. Kaedah yang terakhir bagi bab khafat ni tuan-tuan sekalian, iaitu kaedah tabi' makhfud. Tidak sebut dalam matan dah sebab sudah disebut dahulu dah. Bila kata tabi', dia tabi' had matbu' dia. Matbu' dia sama ada muakkad ataupun badal minhu ataupun man'ud ataupun ma'tuf alaih. Kalau khafat nasab rafa'. Ni kaedah tabi' makhfud. Kaedah tabi' makhfud, iaitu tabi' makhfud ni apa dia? Tabi' makhfud ni. Tabi' ni apa dia? Tabi' makhfud ni. 4 lah. Badal, ataf, taukid. Badal, ataf, taukid, sifat. Tu. Yang mana matbu'nya makhfud. Tabi' ialah badal, taukid, sifat, na'at, apa? Taukid, badal, sifat, ataf. Yang mana makhfudnya juga, yang mana matbu'nya juga makhfud, khafat. Misal bagi badal khafat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani badal, Ar-Rahimi badal. Boleh nak i'rab sifat juga, tak ada masalah. Tu. Kalau i'rab badal, badal Ar-Rahmani sebab apa ni? Sebab Allahi, matbu' dia adalah mubdal minhu, dia ialah khafat. Kalau misal ma'tuf, contohnya wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq. Tu, ataf belaka tu. Semuanya khafat belaka. Yang ketiga misal taukid khafat pula. Contoh apa taukid khafat? Minal jinnati wan nasi ajma'in. Ajma'in adalah taukid kepada muakkadnya an-nas contohnya. Minal jinnati ataupun semualah jinnah dengan an-nas. Minal jinnati wan nasi ajma'in. Ajma'in jadi khafat. Dia i'rab sebagai taukid majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu min jam'in mudzakkaris salim. Yang keempat akhir sekali misal na'at yang makhfud. Contohnya apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu itu wahai Muhammad, wa innaka la'ala atas engkau itu khuluqin 'azim, akhlak yang sangat cantik. Khuluq ataupun ciptaan yang bagus. Khuluq. Khalq lain, khuluq lain. Itu khalq lain, khuluq lain. Khalq tu ciptaan, khuluq itu akhlak. Beza. Khalqu adalah makhluk lah, ciptaan makhluk. Khuluqu itu akhlak. Itu. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. 'Azimin sebab apa khafat? Sebab khuluqin itu juga khafat. Habis. Wallahu a'lamu. Khatamlah kita. Habislah takat tu. Itulah makhfudat al-asma' dan marfu'at dan mansubat yang telah kita bahas sebelum ini. Itu sahaja dalam bab nahu, dalam matan al-ajurrumiyah. Jadi habis dah kita, Allah alam lah. InsyaAllah. Bagi siapa yang dah khatam habis dah apa tengok ni, apa nama khatam dah habis dah tengok apa dah rakaman ni, dah hafal dah jurumiyah, boleh PM lah, boleh PM kita ambil sanad. Tu. Kalau nak lah, tak mau sudah. Tu. Ambil sanad, PM ke Messenger ke WhatsApp ke, ikutlah. Tu. Dah hafal habis dah semua. Kemudian dah dengar habis dah khatam, dapat sanad. Tu. Kalau nak sanad tak mau sudah, tak nak salah kita. Tu. Jadi selama kita muzakarah ni kalau ada salah, Allah alam lah. Betul lah balik. Tersilap ke tersalah ke. Tu. Kita bukan maksum. Tu. Mesti ada silap salah tu. Tu. Wallahu a'lam. Jumpa lagi pada masa akan datang. Kelas nahu saraf dengan matan bina dengan takrab sainah cancel tak jadi.
Sebab dalam proses nak balik dah. Lagi pula bateri pula kong. Tu masalah. Tak boleh belaka. Wallahu a'lam. Jadi siapa yang dah habis tengok ni, apa habis, lepas tu dah hafal dah, kalau nak sanad boleh PM lah. Tak mau sudah, tak nak masalah. Asal faham. Tu. Kena ngaji banyak sudah. Ngaji banyak nahu. Ada lagi tu qatrun nada lah, mutamimah lah, ada lagi alfiah. Nanti makin faham. Ni sebagai tangga untuk sampai kepada nahu yang mutawassit dengan muntahi. Tu tak tahu hak ni lagi payah lah atas-atas tu. Sampai koyak dah baca kat hangpa ni. Terkoyak kulit dah. Kita style kita kalau dah baca ke orang dah habis khatam kita tak baca dah. Tu. Baca ke orang ni, seorang ni sampai khatam tak baca dah kita tu. Macam Baqarah tu tak baca dah ke orang gila. Baca Baqarah ke orang boleh jadi gila. Tu. Macam matan Jurumiyah boleh jadi gila dah. Tu. Setakat tu dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhillan atqiya ulama nuhla bil khairi wa nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم.